Naim sebut tadi, ramai orang akan assume Islam adalah dia buat 5 perkara selesai kan. Tapi hadis ketiga ni datang untuk komplement kefahaman kita kepada Islam. Sebenarnya bukan selesai Islam kalau kita laksanakan hadis kedua tu. Kita baru menyempurnakan tiang-tiang dia lah ataupun dia punya foundation of Islam. Sedangkan Islam itulah binaan yang lebih besar yang berada di atas 5 perkara tadi kan. Jadi apakah binaan tu? Apakah binaan tu tak cerita dalam hadis ni? Dia hanya sebut Islam tu didirikan bunia kan ala khamsun. So nak tahu apa binaan tu, apa komponen-komponen lain tu, kena study lagi lah lain-lain pula. Sebenarnya kita kena study benda tu sekarang. Maksudnya dari segi tarbiyah wise, dari segi bahan-bahan tarbiyah, fasa kita sekarang adalah untuk study Islam tu sebenarnya, binaan Islam tu. Ada banyak syekh-syekh telah menulis buku tentang Islam. Macam basic kan sound, tapi perlu kita study. Contohnya Islam, nanti Naim boleh share lah kot. Dr. Sokotawi tuliskan tentang Islam. Apa tajuk buku dia? Islam tu pasal apa tapi something pasal Islam lah. Dia ulas Islam ni apa? Apa elemen-elemen Islam? Apa karakteristik Islam, agama Islam tu macam mana? Apa komponen-komponen dia kan? Kadang-kadang kita tak tahu benda ni. Contohnya contohnya dalam buku Syekh Sokotawi tu dia kata Islam ini, agama Islam ni ada beberapa ciri-ciri. Pertama Rabbani. Okay. Nanti saya cerita lagi apa lagi ciri lain. Wasati, tawazun. Buku Fatihah kan boleh, buku Fatihah kan mungkin kompleks sikit kan. Tapi buku Dr. Syukadawi ni agak akademik lah, bagus kalau kita boleh baca. Tajuk buku tu apa Ad-Din kot. Bahasa Melayu lah Islam yang harus difahami. Tapi bahasa Arab dia tak apa pun. Nanti Naim boleh cari ya. Ada kopi Arabik dia. Ini buku bagus lah. Basic tentang structure ni apa itu Islam. Dan rasa this is the right time untuk kita belajar benda ni lah. Secara, walaupun dia macam agak akademik, tapi bagus untuk kita tahu gambaran yang lebih sempurna apa itu Islam kan. Islam ni Rabbani, Islam ni syumul. Kenapa kita kata Islam ni syumul? Kenapa kita kata Islam adalah sistem? Kenapa kita kata Islam ni Islam yang seimbang? Seimbang dari segi apa? Islam tu adanya tawabit dan mutaghayyirat, apa benda. Benda tu sebenarnya penting lah untuk kita tahu kan. Sebab di peringkat kita ni sepatutnya kita lagi lama lagi pekat lah fahaman Islam kita. Bukannya apa itu Islam kita hanya sebut hadis kedua kan. Itu kefahaman waktu tahun pertama tarbiyah, sebut hadis kedua kan. Tahun ketiga, tahun keempat sepatutnya boleh explain dengan lebih komprehensif lah apa itu Islam, dengan merujuk kitab-kitab yang lebih muktabar lah. Lagi mudah, Imam Al-Banna mentarifkan Islam dalam usul yang pertama, usul 20 kan. Dia kata Islam ni ada 22 komponen. Dia kata Al-Islam nizam musyamilan yatanawalu mazahirul hayatul jami'an. Dia kata Islam ini adalah satu nizam, satu sistem yang syumul, yatanawalu, yang merangkumi mazahir hayat. Mazahir ni adalah aspek-aspek kehidupan yang seluruhnya. Dan dia senaraikan ada 22 aspek dalam dia punya takrifan. Ini one of takrifan Islam sebenarnya. Boleh juga kita study kan ni. Pun baguslah kan. Supaya kita tahu kita sebut Islam tu apa. Kita tak boleh nak simply kata tak sempurna lagi. Kita punya Islam hanya skala 5. Okey, fine. Tapi apa Islam lain? Kalau orang tanya apa Islam, kita boleh tak explain apa itu Islam? Kita kena mampulah explain benda tu kan. Nanti kita share lah buku-buku yang boleh di-study. Yang kedua, Naim share pun bagus lah point Naim share kan. Yang hadis ni juga nak cerita bahawa kenapa 5 tu menjadi foundation, bukan secara sebab setiap 5 tu per se it is kan, tapi di sebalik 5 tu setiap satu rukun tu dia ada roh dia, betul. Dia ada filosofi dia. Dia ada maknawiyah dia kan. Ada ma'ani dia. Ada dia punya prinsipal di sebalik setiap satu ni. 5 ni. Buku yang bagus kan nak baca untuk memahami 5 ni kan.
Masih mendengar ke? Boleh follow ke? Masih. Uh, untuk faham kalimah syahadah, kita kena faham syahadatul haq. Itulah roh syahadatan yang kita lafaz tu. Kefahaman dia yang sempurna adalah pada tulisan syahadatul haq. Itu je. Kan? Sebab sahabat memahami macam tu. Sebab tu mereka bila mereka masuk Islam, mereka berdakwah. Sebab mereka faham syahadatain itu adalah syahadatul haq. Efek kepada dia orang melafazkan syahadatain itu, mereka melaksanakan SH tu. Itu dia roh. Itu satu dah, selesai kan. Lagi empat ni, ada satu buku nama dia, Al-Arkan Al-Arba'ah. Al-Arkan Al-Arba'ah. Tulisan Syekh Abu Ali Hasan An-Nadawi. Maksud dia lah rukun yang empat. Kenapa dia tak tulis yang lima, dia tulis empat aja? Sebab syarah tu telah pun ditulis oleh Al-Marudi tu kan. Jadi Syekh Abu Ali Hasan An-Nadawi mengulas lagi empat ni. Sangat best buku tu. Sangat-sangat best. Tapi tak ada lah kot Melayu, tak sure. English ada. Kalau lagi bagus baca Arabic. Ni yang Bang Contoh Syakir pernah share tu ada Syekh Fair tu. Fair dah baca dah? Yang saya baca pasal haji. Haji tapi ada dia exclude satu rukun kan. Sebab satu rukun tu memang discussion dia lain. Maksudnya apa? Maksudnya? Kan saya pernah tanya kan kenapa dia empat je, sepatutnya lima kan. Satu tu, Yelah, satu. yelah jawapan ni saya nak bagi ni. Sebab satu tu syahadah tu tak, dia tak cerita kan. Sebab syahadah tu dah di-explain dalam syahadatul haq tu. Jadi dia explain solat, haji, puasa, zakat. Dan sangat nice lah dia punya explanation tu. Cuma English punya version tu agak tinggi dia punya bahasa tu lah. Mungkin susah sikit nak faham kan. Kalau siapa-siapa yang bagus English mungkin boleh baca dan simpulkan, buat nota cantik-cantik. Empat ni apa. Memang bagus lah kalau buku ni. Sebab buku ni abang dah bagi kat beberapa orang dah yang power English. Semuanya tu buat kerja separuh jalan je. Tak tahu baca tak baca kan. Tapi kalau Fair boleh baca dan produce something, itulah ni Susah-susah. lah. Telah Sebab memecahkan telur tu lah. perlu buka kamus. Tapi bagus sebab contoh dia cerita tentang solat kan. Dia kata solat ni is a journey. Sebab apa? Sebab bila akhir solat ni kita mengucapkan salam. Macam kita ni baru kembali daripada perjalanan spiritual. Cantik kan dia ulas. Solat ni hebat lah dia kata. Satu perjalanan kita ni menuju Tuhan. Mulakan dengan takbir. Dia ulas satu-satu rukun-rukun solat tu. Secara filosofikalnya apa di sebalik takbir, apa sebalik rukuk, apa sebalik sujud. Dan kenapa kita akhir solat tu kan? Assalamualaikum. Okay. Macam kembali semula ke alam realiti, memberi salam pada orang sekeliling kita. Dengan kita yang baru. Lepas kita melakukan journey solat tu. Tapi lagi panjang lah dia punya explanation tu. Dia cerita kenapa puasa, apa itu puasa, zakat tu apa. Boleh baca buku Arkan Al-Arba'ah. Siapa nak tolong notakan ni? Mungkin Fair boleh ambil satu, Imran ambil satu. Siapa lagi lah yang power English boleh baca lah. Dia punya English tinggi sikit lah, tinggi sikit. Dan dia punya dalil tu dia buku lama, dia guna apa? Dia guna numbering tu pakai Roman. Susah sikit nak detect ni surah apa kan. Kita selalu pakai nombor yang sekarang punya kan. Apa sekarang punya ni panggil apa sistem apa? Itali ke apa? Nombor-nombor sekarang ni. Dia panggil apa Alfabet. Dulu dalam buku tu dia pakai Roman huruf. Yang 1 V. Sebab lama lah buku tu. Tapi baguslah kalau baca untuk menjelaskan lagi apa 5 tu kan. Satu tu dekat buku Syahadatul Haq, lagi 4 tu dekat buku Al-Arkan Al-Arba'ah. So jazakallah khair Naim. Jadi dalam sesi recap kita ni kita tak nak go in detail lah. Maksudnya kita bukan nak tengok pada hadis saja kan, tapi nak explore daripada hadis ni apa yang lagi kita nak kena study untuk melengkapkan kefahaman kita pada hadis-hadis yang kita baca ni. So alhamdulillah. Ya. Silakan. Dua buku tadi
Al-Arkan Al-Arbah dengan buku Syahadatul Haq ya. Betul. Syahadatul Haq ni dia explain rukun yang pertama tu lah. Syahadatul Haq tu boleh Google je, ada banyak PDF dia dekat online. Al-Arkan Arbah tu pun nanti abang share. Rasa dah pernah share kat Imran, tak pasti. Tapi dekat Fair dah share lah. Supaya Fair baca. Tapi apa, nanti Fair boleh forward dekat group lah. Fair buku tu. Al-Arkan Al-Arba'ah tu. Dan nanti kena study buku apa? Apa itu Islam daripada Tulis Qaradawi. Nanti cari ya. Ada kot dekat online tu. Maktabah Syamilah ke apa kan. Saya dah Arabic lah. share. Baik. InsyaAllah kita sambung lagi sedikit kan. Kita punya discussion ni. Alhamdulillah. Kembali kepada MC boleh kan. Terus tapau kerja MC ni boleh. Ambil je. Boleh. So Alhamdulillah pada masa ini kita akan spend sedikit lagi masa untuk menyambung kita punya pelajaran daripada surah Al-Ma'arij, surah yang masih lagi berada dalam juz yang ke-29. Last session, last 2 week kita dah cover sampai ayat yang ke-7 kan, kalau tak silap lah. Kita dah go through sama-sama mukadimah surah ini dan telah memasuki perbincangan ayat yang pertama sampai ayat ke-7 pada pertemuan yang lalu. Dua pertemuan yang lalu lah kan. Iaitu surah ini sama seperti surah Al-Haqqah yang kita bincang sebelum ini, still lagi menceritakan tentang Yaumul Qiyamah, Al-Ma'arij kan, tentang hari kiamat lagi, cuma dalam penceritaan dan juga penekanan yang berbeza-beza lah. Kita sebut sebelum ni kan, Al-Quran ni banyak sangat surah-surah yang cerita tentang hari kiamat. Ada Al-Haqqah, ada Al-Qiyamah, ada apa lagi, Ad-Dukhan, Al-Ma'arij. Semua ni cerita benda sama je, nak establish perasaan dan keyakinan ada hari kiamat, tapi diceritakan dengan pelbagai surah dengan bentuk penceritaan yang berbeza-beza, pendekatan yang berbeza-beza. Maknanya topik ni begitu penting lah kan, sampai dia berulang-ulang dalam wahyu tu, walaupun benda yang sama. So sama juga hari ni. Jarang-jarang kita ni memberi penekanan kalau kita bercerita tentang hari kiamat pada orang kan, dengan kawan-kawan kita ke. Jarang-jarang reminder hari kiamat tu disebut-sebut dalam daily punya conversation, menyebabkan keterhubungan kita dengan hari kiamat tu sangat loose. Kita jarang-jarang teringat tentang hari kiamat. Sebab tu kita ni relax kan, tak rasa cemas, tak rasa segan nak buat salah, tak malu nak bermaksiat. Sebab keyakinan pada hari kiamat tu dia terlalu nipis kan, terlalu surface. Sebab jarang orang peringat. Tapi dulu Quran turun bertalu-talu menceritakan tentang hari kiamat je. Sebab benda ni bila dia berkaitan dengan keyakinan, dia perlu diceritakan dengan bertalu-talu lah. So last session kita bincang sampai ayat yang ke-7. Kita sentuh sikit lah tentang peristiwa-peristiwa yang berlaku semasa mukadimah berlakunya hari kiamat. Antara poin yang kita bincang last kelompok ayat ini ialah di mana Allah SWT menceritakan bahawa hari kiamat ini dekat kan. Dalam pengetahuan Allah SWT, Allah melihat hari kiamat itu satu peristiwa yang sangat dekat. Itu pada ayat apa kita bincang itu? Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Mereka ini memandang hari kiamat itu jauh. Mereka ni siapa? Orang Quraisy ni, orang kafir ni. Sebenarnya mungkin kita pun termasuk orang macam tu kan. Sebab rasa jauh dengan hari kiamat. Ramai kot orang hari ni yang rasa jauh lagi mati ni sebenarnya. Jauh lagi hari kiamat ni kan. Sebab macam jauh lagi nak perang nak habis ni. Tapi Allah Ta'ala kata apa? Wa narahu qariba. Kami melihat yang dekat. So Quran sentiasa membawa kita ni melihat satu benda, satu kefahaman tu melalui angle yang barulah, melalui neraca yang lain kan, berbanding neraca manusia. Allah SWT nak install dekat sini, melihat satu perkara itu melalui neraca Allah SWT sendiri. Kalau Allah SWT kata dia dekat, maka ia dekat kan. Jadi kita banyak benda dalam dunia ni, neraca ni kalau kata saya kutub ada dua lah. Satu neraca bumi, satu neraca langit. Neraca bumi, neraca yang manusia di bumi yang
create neraca tu untuk melihat satu benda tu. Neraca ni dia panggil neraca ni apa bahasa bahasa mudahnya? Apa Imran? Kita tahu boleh cari juga ataupun ukuran lah neraca kan. Timbangan neraca ni kan. Contohnya uh, faham ke apa sebut neraca? Faham lah kan? Uh, perspektif boleh juga ukuran atau tasawur. So manusia ni di dunia kan setiap benda tu kita tengok tu ada kita punya neraca. Contohlah kita kata contoh secontoh kan. Berjaya. Berjaya ni satu words yang neutral kan. Tapi apa neraca kita kata orang tu berjaya? Mungkin dekat pada pandangan lecturer kita, bila kita score high marks, berjaya lah dalam konteks tu kan. Tapi Al-Quran dia bawa lain definisi berjaya kan. Bila Allah Taala menyebut berjaya ni, bila ada perkataan fauzun azim, fauzun kabir kan. Fauzun azim ni maksudnya apa? Keberjayaan yang besar kan. Fauzun kabir. Dekat mana ada ayat-ayat ni? Contohnya, fauzun ni. Cuba cari sikit. Surah Al-Buruj tadi pun ada rasanya. Apa Bang Syakir? Apa? Apa soalan tadi? Uh, Cuba cari dekat Al-Quran yang menggunakan istilah fauzun kabir ataupun azim. Dalam surah Al-Buruj pun ada rasanya. An-Nisa ada. 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 Cuba baca sikit. Dia kata apa? Konteks kita kata. Panjang juga ayat ni. Tilka hududullah wa man yuti'illah wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa dhalikal fawzul 'azim. Masya-Allah kan. Salah satu yang pilih ke jannah tu. Wa man yuti'illah rasulah kan. Bahasa yang mentaati Allah Rasul, dia akan masuk ke dalam syurga. Dzalika fawzun azim. Itu barulah kemenangan yang azim lah. Jadi itu baru berjaya dalam Al-Quran. Masuk syurga baru berjaya kan. So satu benda dekat satu perkara kat dunia ni ada dua perspektif kita lihat. Satu perspektif bumi iaitu neraca yang manusia yang create perspektif tu. Bumi lah kata saya betul. Bumi ni maksudnya penduduk bumi yang define. Tapi bila datang wahyu ni datang dari langit. Dia kata Al-Quran ni membawa neraca langit untuk melihat satu benda tu. Berjaya ke, hebat ke. Termasuk dalam kes ini kita bincang Allah SWT sedang mengajak kita melihat jarak kita dengan hari kiamat ini. Kalau kita ikut neraca orang di dunia ni, neraca langit, neraca bumi ni, jauh lagi lah. Kalau ukur kan, dia buat kira-kira bila nak berlaku ni, bila nak langgar bumi sayang. Tapi statement Allah Ta'ala sangat jelas. Wa narahu qariba. So, semakin banyak kita menelaah Al-Quran, semakin banyak benda-benda kita tengok kat dunia ni, kita mula melihat dengan neraca langit lah. Kalau kita mampu melihat dengan neraca langit tu, maknanya kita ni kita punya kacamata tu dah mula di Quranize lah. Itu kita nak sebenarnya daripada tarbiyah kita ni kan. Melihat event-event, situasi, perkara dunia ni dengan neraca Al-Quran. Quranize kan. Quranize. Kita punya kacamata tu kacamata Al-Quran. Macam contoh di Palestin. Kita rasa kesian diorang kan mati gitu je. Sebab besar mati. Yelah tengok neraca bumi macam kerugian lah. Kehilangan nyawa. Tapi sebenarnya mereka ni bukannya mati kan. Kalau mereka ni syuhada, mereka ni inda rabbihim yurzaqun. Mereka kekal di sisi Tuhan-Tuhan mereka. Yurzaqun kan. Diberi rezeki oleh Allah SWT. Sebenarnya mereka ni adalah orang yang menang kan. Itu adalah neraca yang dibawa oleh langit lah. Dipandang lah pula kan. Itu last session kita cerita tentang Allah Ta'ala nak ajak kita melihat perspektif hari kiamat ni melalui neraca dan juga
pertimbangan Allah Subhanahu Wa Taala lah. So kiamat ni benda yang sangat dekat kan, yang berlaku tiba-tiba, yang dalam keadaan kita tak sedar tu lah, tiba-tiba benda tu berlaku lah. Dekat tu, sejauh mana dekat Allah Alam, tapi dia dekat seperti yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So pada malam ni sambung sikit lagi ya. Ahlan wa sahlan, Amir yang baru masuk. Kita akan mula tengok pada ayat ke-8, 9 dan seterusnya lah. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma takunus sama'u kalmuhl wa takunul jibalu kal'ih. Kemudian Al-Quran melukiskan pemandangan yang akan berlaku. Jadi dalam surah Al-Haqqah sebelum ni, banyak ayat-ayat dalam surah Al-Haqqah tu menceritakan suasana-suasana secara fizikalnya kan. Al-Quran cuba memfizikalkan suasana tu supaya kita boleh imagine apa yang akan berlaku, senario-senario yang akan berlaku pada hari kiamat. Sebelum hari kiamat dan semasa hari kiamat. Dari segi suasana luaran. Tapi dalam surah Al-Ma'arij, hanya 2 ayat saja yang menceritakan suasana luaran. Sebab dalam surah ini dia akan banyak menceritakan suasana tu dari aspek yang lain. Nanti pada ayat berikutnya lah. 2 ayat ni simple je katakan. Antaranya benda yang berlaku pada hari itu, langit menjadi hancur seperti perak yang cair dan gunung ganam berterbangan seperti bulu-bulu kan. Ini satu gambaran yang cuba disebut oleh Al-Quran supaya kita boleh imagine. Maksudnya langit tu, saya betul katakan, sebab ada kajian kata langit ni dia jadi apa? Dia jadi gas. Sebab kan solid kan, bila kita put pressure dia akan jadi, betul ke? Dia akan jadi gas kan. Jadi make sense jugalah. Bila berlakunya kiamat tu, gas-gas tu dah turun suhu dia, dia kembali menjadi solidified. Dia akan jadi cecair dulu kan. Dia macam mana daripada solid jadi liquid jadi gas. Ini kalau kita nak faham dari sains punya view lah. Satu item tu dia start dengan solid, kemudian dia akan liquidified, dan kita put more pressure jadi gas. So dia kata langit ni dia kembali kepada cecair pada hari kiamat ni. Dia kata ini kan, pada hari itu langit menjadi hancur seperti perak yang cair. Dia berubah form lah daripada gas version tu jadi liquid version dan turun ke bumi. Tapi adakah macam tu berlaku? Wallahualam. Bukan macam tu pun sebenarnya, mungkin tak. Cuma based on info science yang kita ada, perkara tu boleh terima. Make sense. Sebab mana pati je nature science tu sendiri. Tapi mungkin bukan seperti itu. Cuma dia membantu kita memahami bahawa langit tu akan jadi cecair-cecair perak kan. Dia akan jatuh ke bumi dan gunung-gunung ni akan berterbangan seperti debu-debu, masya-Allah. Ini antara gambaran fizikal berlakunya hari kiamat lah. Kata dahsyat ni tak dahsyat lah. Yang mana gunung-gunung tu jibal kal'in. Bulu-bulu ni berterbang seperti bulu-bulu kan. Bukan debu kan, bulu-bulu kan. Bulu-bulu. Bulu-bulu yang terbang lah. Tak nak imagine macam bulu terbang kan. Tapi maksudnya hancur lah. Kan, bulu ni kira benda sangat ringan lah. Padahal gunung tu sangat strong dan kuat pasak dia, tapi berterbangan lah. Maksudnya hancur lebur kan. Kalau kita tengok Israel bom Gaza hancur-hancur tu, belum lagi jadi bulu-bulu sebenarnya kan. Sebab bangunan-bangunan runtuh tu dia tak berterbangan, dia runtuh kat situ je. Yang ni dia jadi bulu berterbangan, lagi dahsyat. Dahsyat sangatlah sebenarnya. Sebab benda tu jadi serpihan sangat halus sampai dia boleh terbang, masya-Allah. Jadi Allah nak menghantarkan mesej kepada kita bahawa dahsyatlah hari kiamat ni dari segi aspek fizikalnya. Sambung sikit lagi. Kelompok ayat berikutnya lebih menarik. Kerana Allah SWT dalam surah ini banyak menekankan suasana itu pada aspek manusia, yang apa yang berlaku dekat manusia. Okay, dia tak tekan sangat dekat aspek fizikal. Aspek fizikal luaran ini dah ditekankan dalam surah Al-Haqqah. Kita dekat sini. Dia kata apa yang berlaku dekat manusia lah. Dia kata pada hari itu wala yas'alu hamimun hamima yubassarunahum
yawaddul mujrimu law yaftadi min azab yaumi idzin bi banihi wa sahibatihi wa akhihi wa fasilati allati tu'wih wa man fil ardi jami'an thumma yunji. Ni lagi dahsyat lah. Sebab dia nak cerita kesan kedahsyatan tu kepada jiwa manusia. Pada hari itu, yas'alu wala yas'alu hamimun hamima. Tidak akan bertanya seorang hamim, seorang kawan karib kepada hamima, kepada kawan karibnya yang lain. Maknanya, the very BFF ni, yang paling rapat orang dekat dunia ni, bila berlaku akhirat, yang serapat-rapat apa hubungan pun, tidak akan bertanya khabar tentang kawan dia pada hari kiamat. Sebab dah tak fikir dah kawan ni. Tak fikir dah anak isteri kan. Tak fikir dah ikhwah ke akhwat ke. Tak fikir dah buddy best friend forever. Kerana kedahsyatan tu semua orang hanya memikirkan nasib dia sendiri. Semua orang akan jadi selfish kan. Semua orang akan memikirkan macam mana nak menebus diri dia daripada diazab oleh Allah SWT. Dahsyat ni. Yas'al wa la yas'alu hamimun hamima kan. Kalau kita rasa kita ada kawan-kawan yang support kita dekat dunia kan, kita ada geng-geng maksiat ke dekat dunia ni, kita ada kabel, sebenarnya tak ada, hilang semua itu ke akhirat kan. Wala yas'alu hamimun hamima. Bahkan bukan itu saja, dikatakan sini yubassarunahum, sedangkan mereka melihat satu sama lain. Mereka ni melihat je, yubassaru ni tak nampak je member dia, tapi dia tak tegur lah, tak tanya lah. Dalam surah Al-Mu'minun pun sebut perkara samalah kan. Fala ansa babailahum kan, akan terputuslah hubungan nasab pada hari itu. Maknanya hubungan nasab yang di dunia tu, nasab keturunan ke, nasab family ke, nasab disebabkan faktor geografi ke, nasab sebabkan faktor alumni sekolah sama ke, semua nasab-nasab ni putus kan pada hari itu. Tak ada orang dah fikir siapa nasab dia, siapa lagi member dia, tak. Walaupun mereka melihat. Bahkan apa, orang-orang yang bersalah katakan yawaddul mujrimu, lagi dahsyat, orang yang bersalah ni duk fikir ni pada hari itu, dia kata apa, kalau aku ni dapat tebus diri dia dengan anak-anak dia, masya-Allah. To the extent orang-orang yang salah ni, dia bercita-cita untuk menebus kedudukan dia tu dengan anak dia. Ini satu perumpamaan yang sangat dahsyat ni, sebab anak ni satu entiti kan, satu apa, anugerah yang kita sangat sayang lah. Kita sangat care kan. Tapi pada hari tu, orang nak kata, manusia ni sanggup sebenarnya, kalau dia boleh switch anak dia untuk kena azab, dia sanggup ambil anak dia dan azab anak dia tu, supaya dia bebas. Sampai tak tu kan. Dekat dunia ni kita rasa macam, apa saja kita sanggup buat untuk anak kita kan. Mungkin tak dapat nak feel lagi like ni kan, sebab tak ada anak lagi kan. Tapi kita ada parent masing-masing kan. Parent kita ni macam sanggup buat apa saja kita. Sanggup spend duit, berpuasa, macam semua orang tahulah apa parent kita punya pengorbanan masing-masing kan, kerana sayang kepada kita sebagai anak kan. Parent sanggup spend beribu nak pergi Jerman tengok Imran kan. Parent hantar anak Imran jauh-jauh. Parent sanggup sponsor Amir belajar kat Jordan kan, duit mahal, pergi hantar bulan-bulan beribu-ribu kerana nak tengok anak berjaya kan. Tapi pada hari itu, para ibu bapa ni, dia sanggup nak tukar kedudukan dia tu dengan anak dia, supaya dia selamat, anak dia yang diazab. Masya Allah. Maknanya, hilanglah hubungan parents tu. Hilang dah semua benda tu. Masing-masing memikirkan nasib masing-masing. Sebab tu kita kena fikir macam mana kita bukan saja memahami surah ini nak selamatkan diri je. So kita kena selamatkan juga kita punya family kan. Apa kita faham pada ayat ni lah. Bukan tunggu berlaku hari kiamat baru kita nak selamatkan diri kita, dah selamatkan family kita kan. Sekarang lah masa kita nak pastikan kita ni selamat daripada situasi ini, dan ahli keluarga kita pun selamat daripada situasi ini kan. Supaya tak berlaku situasi ini pada ahli keluarga kita. Itu yang pertama, mereka sanggup untuk menggantikan kedudukan mereka dengan anak-anak kan. Dia kata lagi apa? Wa sahibatihi wa akhi. Kalau bukan dengan anak-anak mereka, dia kata apa? Dengan isteri dan juga saudaranya kan. Sahibatihi itu dengan pasangan dia, ataupun wa akhihi, dengan
saudara dia, kakak dia ke abang dia ke. Dia sanggup ni tukar kedudukan tu. Ataupun apa? Wa fasilatil lati tuwi, dengan keluarganya yang melindunginya. Yang keluarga dia yang melindungi dia lah. Mungkin ada ahli family yang dulu dekat dunia protect dia. Kan jadi kabel dia ke, banyak tolong dia ke. Dia sanggup menggunakan ahli keluarga dia sendiri ni pada hari kiamat untuk tukar kedudukannya dia kan. Ataupun dia kata apa? Wa man fil ardi jami'an thumma yunji. Ataupun dengan seluruh penghuni bumi, dengan harapan tebusan itu dapat menyelamatkan dia. Maknanya manusia ni sampai tahap dia fikir, tak apalah semua orang pun kena celaka asal aku selamat. Kalau boleh nak tukar dia punya position tu, yang diazab itu, seluruh orang dia nak apa, tebuskan dengan kedudukan dia. Maknanya dari segi kejiwaan orang pada hari kiamat tu terlalu terdesak lah. Sangat-sangat terdesak kan. Sangat-sangat selfish lah. Sampai dia sanggup swap kan kedudukan dia dengan seluruh makhluk ataupun manusia di bumi ni. Satu keadaan yang kita tak tergambar lah. Kita rasa macam takkan lah kita buat macam tu kan. Kita ni, kita faham istar, menurut orang lain. Tapi tak, pada hari kiamat tu, Allah sebut lah, manusia ni akan jadi pentingkan diri sendiri, sanggup menukar kedudukan mereka dengan orang lainnya. Itu kelompok ayat sampai ke 14 nak menceritakan sisi lain suasana pada hari kiamat. Selain hanya menyebut tentang peristiwa-peristiwa fizikal pada luaran, ini adalah kedahsyatan yang memberi efek kepada dalaman manusia. Dalam manusia kan. Ayat yang berikutnya, Allah SWT menafikan angan-angan ini. Kan? Angan-angan nak tukar kedudukan dia tu dengan tebusan-tebusan ini dinafikan. Tengok Israel kan, dia buat apa? Dia sanggup bom tu sebab apa? Kononnya nak selamatkan dia punya tebusan-tebusan lah. Maksudnya dengan bom tu dia boleh menggertak Hamas supaya rilis dia punya rakyat dia kan, yang di-detain tu. Maknanya bagi mereka very sangat bernilai mereka punya warga negara yang ditahan tu. So mereka sanggup untuk bom orang lain supaya in exchange lepaskan tawanan-tawanan dia kan, dan supaya Hamas tu surrender. Maknanya di dunia ni kita value human being tu yang berpihak dengan kita. Tapi di akhirat kelak kita tak value orang lain. Kita ni fikir diri kita je. Dekat dunia ni Israel pun value dia punya warga negara kan. Dia kata dekat orang-orang yang duduk kat Malaysia, Turki, balik, jangan duduk situ lagi lah, bahaya lah. Maknanya dia pun concern tentang orang dia kan. Tapi di akhirat kelak, katanya kita sendiri pun mungkin tak perlu dekat orang sekitar kita kan, kerana kedahsyatan hari kiamat lah. Dan Allah Ta'ala kata, kalla innaha lazat nazza'ata lisyawa tad'u man adbara wa tawalla wa jama'a fa'awa. Tidak sekali-kali begitu. Semua neraka itu adalah api yang menyala, yang mencabut kulit kepala, yang memanggil mereka yang membelakangi dan berpaling, dan mereka yang mengumpulkan harta kekayaan kemudian menyimpan. Jadi maknanya angan-angan mereka untuk menukar tempat mereka dengan orang lain tu tidak akan sesekali berlaku lah. Tidak akan berjaya berlaku kan. Kerana itu tidak akan dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Allah SWT menambah lagi bahawa neraka itu naza'ata lisyawa, api sangat yang menyala, yang mencabut kulit kepala dan menyeru-nyeru ni, tad'u man adbara wa tawalla. Neraka tu akan menyeru ni, tad'u kan. Tad'u ni dia guna isim fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ni maksudnya adalah present continuous tense. Maksudnya seruan tu tak berhenti. Sekarang dah menyeru dah ni. Soalannya sedang menyeru sekarang lagi kan. Tapi benda tu belum berlaku. Ceritanya hidupnya neraka tu macam makhluk nak digambarkan, menyeru-nyeru berterusan. Tad'u man adbara wa tawalla wa jama'a fa'awa. Menyeru siapa? Pertama menyeru orang-orang yang berpaling dan membelakangi daripada keimanan, dan orang-orang yang mengumpulkan harta kekayaan dan menyimpannya.
Saya kutuk dia ulas sedikit kat sini. Kenapa Allah Ta'ala highlight tentang isu menyimpan harta dan kekayaan ni? Kerana dia katakan kat sini, ini khusus situasi di Mekah. Sebab antara gejala ataupun sikap yang ada pada orang-orang Quraisy Mekah ni, mereka suka mengumpul harta dan menyimpan harta mereka kan, melalui riba. Mungkin itu situasi khusus di Mekah lah, menyebabkan Al-Quran sentiasa mencela lah dan membawa isu ni kan, isu mengumpul-ngumpulkan harta. Tapi pada pandangan abang lah, walaupun Syekh Qutb kata kes ni khusus untuk Mekah, sebab dia kata ada realiti yang tertentu di Mekah yang menyebabkan Al-Quran turun begitu, tapi suasana mengumpul harta ni very case sampai sekarang pun kan. Ramai je orang yang kerana harta tu lah dia membelakangi keimanan. Kerana harta lah dia tangguh, kerana sayangkan harta dan nak kumpul harta, dia tak sanggup untuk memberikan infak kan, tak sanggup untuk mengambil risiko dalam nak beribadah, nak berdakwah kan, sebab sayangkan harta, sayangkan duit, sayangkan kedudukan, sayangkan pangkat. Nanti kalau kita vokal sangat dalam isu-isu Palestin ni, ada kan artis-artis yang cerita bila mereka mula vokal dalam isu Palestin ni, ada mereka ni kan duta-duta produk kan, so ada produk-produk yang tak nak bagi mereka ambassador lagi lah, tarik balik kedutaan mereka, maksudnya tak bagi lagi mereka ni royalty sebagai duta produk tu. So sebenarnya ada risiko tu kan, tapi kalau orang tu dia memilih wajah maaf fa'au'ah, dia akan meninggalkan perjuangan tu lah. Macam kita lah kan, belajar ada sekolah masing-masing kan, katalah nanti Imran find out Imran ni ada join Halaqah Quran ni apa ni, nak jatuhkan negara ke? Kalau awak teruskan lagi ni, saya nak tarik lah scholarship ni. Lepas kita pun macam itulah, kita pun surrender lah demi scholarship kita pun, meninggalkanlah semua ni kan. Kita pun adbara wa tawalla. Ini contoh je lah, tapi nak ceritanya in reality benda tu berlaku. Mungkin dia punya ekstremism tu, it's either extreme or not extreme je. Tapi ramai je orang-orang yang meninggalkan kefahaman Islam dia, meninggalkan komitmen pada agama kerana mengejar harta kan. Sebab susahlah kita nak dapat kedua-dua tu. Nak perform dalam dakwah tarbiyah, at the same time nak kaya, susah. Bukan tak possible, tapi kadang-kadang dia kena kena ada ego satu kan. Sebab yelah nak perform kerja, mesti masa komitmen kita tak mampu lah kan. Para sahabat pun macam tu jugalah. Bila mereka jadi Islam ni, mereka ni let go harta mereka kan. Yang kita tahu yang hebat-hebat pandai bisnes tu mungkin beberapa saja, tapi kebanyakan mereka ni lepas dapat Islam, faham Islam tu, dah tak kumpul harta tu lah. Bahkan mereka ni let go harta mereka. Abu Bakar let go harta dia kan, Umar let go harta dia. Sebab susah nak capture dua, perform dalam dakwah dan juga wajah mengumpul harta lah. So mungkin kita sebagai student tak rasa lagi lah benda ni kan, sebab kita pun bukannya ada harta pun. Tapi dalam konteks orang bekerja, dia datang tu perasaan nak sayang dekat duit intern, sayang dekat duit gaji kan. Pada nak kerja sebulan, takkan nak bagi kat KCB je infak, nak bagi tabung serah kan, which naklah healing tukar phone baru, kasut baru. So bila kita orang-orang yang diberi, kita masuk fasa tu lah, fasa boleh mencari duit sendiri ni, kita akan rasa lebih sayang dengan duit kita yang kita usahakan ni. Tapi sebelum kita tak rasa lagi sebab kita dapat duit yang disuap kan. Tapi bila kita bekerja untuk duit tu, perasaan sayang pada duit tu, wajah maaf fa'au'ah tu lagi meningkat lah. Hal-halan tu nak raise juga kan. Hari tu kita ada buat tabung usrah bila ada sesi berdarat, tapi rasanya bagus juga kalau kita boleh mewujudkan semula lah tabung ni walaupun kita online. Sebab pertama nak melatih kita berinfak tu, tapi ni cadangan lah. Yang keduanya kita boleh gunalah duit tu walaupun tak ada pertemuan berdarat, tapi maybe kita boleh
buat sumbangan macam apa dilakukan sekarang kan, menggunakan tabung musuh tu lah. Ini cadangan lah. Kalau setuju nanti kita boleh bincang lah. Habis tentang apa perkara mencela mereka-mereka yang dimasukkan dalam neraka ni kerana berpaling daripada keimanan dan juga mengumpul harta. Masuk pada frame ayat yang lain yang berikutnya, Allah SWT menceritakan tentang perkara yang lain, iaitu menceritakan tentang beralih kepada menggambarkan hakikat jiwa manusia yang beriman dan tidak beriman. Nature manusia yang beriman dan tak beriman dalam menghadapi kesusahan dan kesenangan, dan menerangkan kesudahan orang-orang mukmin dan kesudahan orang-orang kafir yang berdosa. InsyaAllah kita akan sambung lain sesi lah.